بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita membahaskan satu tajuk yang merupakan kesinambungan daripada siri perbahasan kita sebelum ini, iaitulah kita nak bincang tentang tajuk at-tadhakkur wal i'tibar. Tadhakkur dan juga al-i'tibar. Baik. Jadi kita bila kita sebut tentang at-tadhakkur, baik, at-tadhakkur ini maknanya kita kata mengambil atau peringatan ataupun kita sebutkan sebagai apa, mengingati, sentiasa mengingati, sentiasa mengingati, itu yang disebutkan at-tadhakkur, atas wazan tafa'ul. Baik. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, lafaz at-tadhakkur ini datang dalam beberapa lafaz. Dalam fi'il mudhari' misalnya, yang paling banyak yang datang antaranya dalam 3 ayat, dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, surah Sad ayat 29, surah Az-Zumar ayat 9, dengan lafaz yatadhakkaru. فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kemudian dalam surah As-Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Baik. Dan kalau kita lihat balik dalam konteks perbahasan kita ini, kita nak sentuh apa yang dikemukakan oleh para ulama berkenaan dengan konsep at-tadhakkur, iaitu bagaimana kita nak mengambil peringatan ataupun sentiasa mengingati, dan sentiasa mengambil peringatan. Itu yang lebih tepatlah kalau kita nak terjemah, sentiasa mengambil peringatan dan i'tibar. Sebab tu dia kita kata apa, disekalikan dengan i'tibar. Maksudnya dia ada makna yang lebih kurang sama. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Ghafir ayat 13, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan at-tadhakkur, yakni sentiasa mengambil peringatan, sentiasa mengingati, ini Allah Ta'ala sekalikan penyebutannya dengan inabah. So inabah ni kita dah bincang sebelum ni, iaitulah sentiasa kembali kepada Allah. Jadi kita bagi sesiapa yang nak penjelasan lanjut, boleh rujuk baliklah kelas yang sebelum ni berkenaan dengan inabah. Kita bincang tentang inabah, sentiasa kembali kepada Allah. Tetapi di sini kita nak lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan tadhakkur ini, Allah Ta'ala jadikan sebagai qarin bagi inabah. Maksudnya Allah jadikan at-tadhakkur sebagai teman
bagi al-inabah. Apa maksudnya? Dalam Quran Allah kata apa? Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Tidaklah mengambil peringatan, tidaklah sentiasa mengingati dan mengambil peringatan kecuali orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Illa man yunib. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Jadi itu jelas ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, menetapkan bahawa yang akan mengambil peringatan, yang akan sentiasa mengingati akan perintah-perintah Allah, akan tanggungjawab yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berbentuk at-talab ataupun al-khabar. At-talab iaitulah perintah dan larangan. Al-khabar iaitulah khabar, berita yang diberitakan, disampaikan oleh Allah dan Rasul. Yang dituntut kepada kita adalah untuk mengimaninya. Adapun at-talab, tuntutan, sama ada perintah, larangan yang dituntut untuk kita melaksanakannya, sama ada kita melakukannya, mempraktikkannya, melaksanakannya dengan mengamalkannya, ataupun dengan tuntutan untuk kita meninggalkannya, iaitu dalam bentuk larangan. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya mendirikan solat, wa aqimus salah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, menyembahnya semata-mata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, dan janganlah kamu mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Itu adalah perintah at-talab. Yakni apa yang perlu dilakukan, iaitulah kita perlu merealisasikannya dengan bentuk mengamalkan dan meninggalkan. Contohnya mengamalkan apa yang diperintahkan. Allah SWT perintahkan tadi, wa aqimus salah wa atuz zakah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Kemudian wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, misalnya berbakti kepada ibu bapa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita berlaku adil, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, berlaku adil, fa'dilu. Kemudian banyak lagi perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, rukun Islam dan rukun iman, rukun Islam maksudnya merujuk at-talab ni lebih kepada rukun Islam lah. Itulah apa yang diperintahkan untuk kita melazimi, mengamalkan, dan apa yang diperintahkan juga untuk kita meninggalkannya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang dan menegah kita untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik. Allah Taala larang kita mendekati zina. Maka apa yang kita perlu lakukan iaitulah meninggalkan segala bentuk wasilah ataupun perkara yang boleh membawa kepada penzinaan, dan wasilahnya. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wala tusyriku bihi syai'a. Maka kita menjauhi segala wasilah, segala perkara yang boleh membawa kita kepada kesyirikan. Itu adalah at-talab. At-talab, ini tuntutan. Adapun al-khabar. Al-khabar maksudnya apa sahaja khabar yang diberitakan. Berita-berita yang dikhabarkan di dalam Al-Quran dan juga melalui Rasulnya, melalui hadis Nabi SAW, maka diperintahkan kita untuk beriman. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Jadi amanna bihi, kita beriman dengan kesemuanya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. So semuanya kita khabar itu kita, apa yang dituntut oleh kita iaitulah iman, keyakinan dan kepercayaan yang teguh, yang tidak disertai dengan sebarang keraguan. Baik, jadi itu adalah al-khabar. Dari sudut kita kata tuntutan kita beriman. Jadi at-tadhakkur iaitu kita mengambil peringatan dan kita sentiasa mengingati dan mengambil peringatan dengan kedua-dua perkara tadi, sama ada at-talab ataupun al-khabar. Perintah dan larangan Allah, dan juga al-khabar, yakni berita, khabar yang Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan di dalam Al-Quran. Contohnya
Apa dalam kategori khabar ini? Baik, mudah kita nak faham. Contohnya iaitulah berkenaan dengan perkhabaran berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan nama-nama Allah, berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, maka ia termasuk di dalam khabar yang wajib kita imani. Tuntutannya adalah iman. Tuntutannya adalah iman. Begitulah juga, itu yang first lah, maksudnya tentang sifat-sifat Allah. Wajib kita imani. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita sebut qul huwallahu ahad, maka wajib kita beriman dengan sifat ahadiyah, sifat keesaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menafikan segala perkara yang bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad, maka bila kita sebut Allahus samad, maka di situ terletaknya khabar. Maka wajib kita beriman dengan sifat samadiyah Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah, kita kata as-samad itu datang dalam tafsir salaf, iaitu as-siyadah, jadi ketuanan Allah. Datang juga dalam tafsir salaf, iaitu yang tidak berongga, yang tidak sama dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Maka wajib kita mengisbatkan, menetapkan, beriman tanpa ada sebarang keraguan pada sifat-sifat Allah yang termasuk dalam kategori khabar yang diberitakan. Apa lagi kategori khabar yang wajib kita jadikan sebagai konten untuk kita tazakkur, untuk kita sentiasa ingat? Iaitulah apa? Tentang berkenaan dengan first kali khabar. So tadi kita bincang at-talab. At-talab tadi, so sekarang ni point ni sekarang ni, bila kita sebut wa ma yatadzakkaru illa man yunib, so kita dah sebut tadi, orang yang selalu kembali kepada Allah ini sahaja orang yang akan mengamalkan, mempraktikkan at-tadhakkur. Yang ini sentiasa mengingati dan mengambil peringatan. Sentiasa mengingati dan mengambil peringatan. So apa benda yang kita nak ingat tu? Apa benda yang kita sentiasa nak ingat? Apa benda kita yang perkara apa yang kita nak jadikan sentiasa kita nak ingat dan sentiasa kita nak jadikan peringatan. Sebab tu kita balik pada dua perkara tadi, al-talab dengan al-khabar. Al-talab tadi perintah dan larangan Allah. So itu yang maksudnya dalam hidup kita mesti jadikan, kita kata kita mesti imagine akan perintah dan larangan Allah. So kita duduklah dekat mana-mana sekalipun, kalau kita boleh imagine perintah dan larangan Allah, maka itu adalah alamat kita dah dapat tazakkur tu. Begitulah juga kita boleh imagine khabar. Maksud imagine khabar ni maksudnya kita apa yang ada di dalam pemikiran kita adalah berlegar pada perintah dan larangan Allah, sehingga menatijahkan kita untuk sentiasa mengingati perintah Allah. Contohnya, bila kita berada di mana sahaja, maka kita bagi contoh yang mudah. At-tazakkur. Ni ana bagi tahu secara simple dulu untuk faham sebelum kita tengok perbahasan yang lebih agak ilmiah sedikit. Tapi ana rasa ana tak akan sentuh terlampau ilmiah lah. Maksudnya kita akan bagi sedang-sedang lah, kita akan mudahkan, ringkaskan. Baik. Contohnya kita katakan di zaman sekarang, macam mana kita nak dapat tazakkur di dalam kita berinteraksi di alam maya. Ini kita cakap ni base pada kebiasaan generasi hari ini. Semuanya hari ini kita hidup dengan tak boleh terlepas daripada penggunaan internet, penggunaan media-media baharu, media-media sosial, media-media komunikasi yang baru. Misalnya kita kata yang kita lihat hari inilah, menggunakan medium media sosial, media yang dah tak jadi sosial dah jadi sosial, macam-macam media baharu. Kalau kita tengok adanya Facebook, Twitter, lagi apa lagi, Instagram dan macam-macam. So ini adalah medium yang kita kata daripada salah satu dari media-media yang digunakan. Baik. Jadi macam mana kita nak dapat at-tazakkur dengan di dalam
dunia ataupun alam maya ini. Kan? Jadi secara ringkasnya, kalau kita dalam penggunaan kita terhadap media-media yang ada ini, jika penggunaan kita itu berlegar pada at-talab wal khabar, ini perintah dan larangan. Al-khabar ini berkenaan dengan sifat-sifat Allah tadi. Contoh, nama dan sifat-sifat Allah. Jika berlegar pada itu, maka itu tandanya maka kita telah mencapai kedudukan at-tadhakkur di dalam penggunaan kita ataupun penglibatan kita, interaksi kita di alam maya. Baik, khabar tadi juga selain daripada nama-nama Allah, Asmaul Husna wa Sifatihi al-Ula, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tertinggi. Baik, apa lagi dalam kategori khabar? Iaitulah kisah-kisah para Nabi. Qasasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi, kisah wali-wali Allah, itulah para Nabi yang terkandung di dalam Al-Quran, kisah umat-umat terdahulu, maka itu semua khabar. Semua itu kategori khabar. Maka itu semua dalam kategori khabar. Maka apa yang dituntut kepada kita adalah wajib beriman. Sirah Nabi SAW contoh. Itu khabar. So kalau kehidupan kita berlegar pada sama ada talab tadi, perintah dan larangan. Perintah dan larangan ni lebih kepada apa? Kita mengaji fiqh lah. Mengaji fiqh, hukum hakam. Mengaji macam mana nak solat, macam mana cara nak solat dengan betul, macam mana hukum hakam berkenaan dengan muamalat, macam mana hukum berkenaan dengan berkenaan dengan hukum hudud. Jadi kita nak tahu apa hukum dia. Dan sebab dia berkait dengan perintah dan larangan. Hukum berkenaan dengan zakat, kan? Hukum berkenaan dengan kita kata perkara-perkara yang berkait dengan perintah dan larangan. Baik. Jadi itu talab al-khabar lebih luas kalau kita tengok, itulah merangkumi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kisah-kisah Nabi berkenaan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, kisah umat-umat terdahulu. Baik. Jadi itu secara umumnya kalau kita nak dapat apa benda yang kita nak tazakkur. Baik. Kemudian dalam surah Qaf ayat 8 Allah kata apa? Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. So Allah Taala gunakan lafaz dhikra. Az-zikra, tabsiratan maksudnya adalah penjelasan. Jadi Al-Quran itu adalah penjelasan, peringatan, wa dhikra likulli 'abdin munib, bagi setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah inabah. Sebab itu kalau kita tengok balik at-tadhakkur dan i'tibar ini. I'tibar ni kita kata mengambil i'tibar lah, mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Dia lebih sedikit berbanding dengan at-tadhakkur. Dia adalah makna yang dia daripada makna tadhakkur, tetapi dia ada kita akan tengok nanti dia ada makna yang lebih sedikit. Baik. Mungkin ada orang tanya at-tafakkur dengan at-tadhakkur. Ada beza tak? At-tafakkur dia permulaan kepada untuk mencapai at-tadhakkur. Secara umumnya at-tadhakkur, at-tafakkur, berfikir, dia adalah pintu ataupun pembuka kepada at-tadhakkur. Macam mana kita nak ambil peringatan dengan berfikir. Baik. Kalau kita tengok balik dalam Al-Quran juga, kita dah sebut 3 ayat tadi, kita dah sebut pada permulaan. Kalau kita tengok balik, at-tadhakkur ini mengambil peringatan, sentiasa mengingati peringatan, sentiasa mengingati perintah Allah, khabar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah dan larangannya, tentang kisah nabi, wali-walinya, kekasihnya, ini para rasul dan sebagainya. Ini adalah satu ciri-ciri yang khusus yang ada pada golongan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Ulul albab, apa maksud ulul albab? Yakni daripada al-lub, iaitulah yang mempunyai akal, yang mempunyai akal yang sejahtera, mempunyai akal yang sihat, akal yang sejahtera. Akal yang sejahtera secara umumnya
sejahtera daripada sebarang syubhat, sama ada syubhat berbentuk pemikiran, syubhat berbentuk kita kata apa, sudut pandang pemikiran, syubhat dari sudut penerimaan maklumat, iaitulah dari sudut manhaj talaqi wal istidlal lah, manhaj macam mana talaqi, macam mana dia menerima maklumat. Kemudian manhaj dari sudut reasoning, method reasoning, istidlal, istinbat, macam mana dia istidlal, macam mana dia memberikan reason, alasan, illah ataupun sebab setiap perkara yang dia lihat. So ini kita kata ulul albab ialah orang yang sejahtera pemikirannya, cara berfikir, kita dalam konteks kita kata apa, cara dia bertalaqi, yang cara dia mengambil ilmu, cara dia reasoning, cara dia memberi alasan, proses dia menerima ilmu dan bagaimana dia berinteraksi dengan ilmu, bagaimana dia berinteraksi dengan disiplin ilmu yang ada. Baik, jadi ini adalah, kalau kita tengok ulul albab ini, tanpa syak lagi, ulul albab ini adalah ciri-ciri yang ada pada pertama sekali adalah pemimpin mereka, iaitulah para nabi dan rasul. Sudah tentulah para nabi dan rasul adalah imam, ketua, qudwah, contoh teladan yang paling utama bagi orang-orang ulul albab, kerana mereka lah diutuskan, bagi mereka lah diutuskan risalah, dan mereka dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Jadi para nabi dan rasul adalah, kita kata apa, adalah golongan yang pertama sekali yang masuk dalam kategori ulul albab. Maksudnya apa? Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala memuji dan memuji dan juga mengangkat kedudukan para nabi dan rasul. Allah kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin, wassalamun alal mursalin. So Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kesejahteraan ke atas para rasul. So kesejahteraan kepada para rasul ni, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sebagaimana dalam kitabnya Al-Wasitiyah, itulah menunjukkan bahawasanya selamatnya dan sejahteranya dan baiknya apa sahaja yang datang daripada para rasul. Maksudnya dari sudut tadilah, dari sudut cara mereka berfikir, cara mereka mengambil maklumat, cara reasoning yang mereka gunakan, kemudian cara mereka berinteraksi dengan ilmu, sudut pandang mereka, pemikiran mereka, semua itu adalah ciri-ciri kita kata apa, yang sempurna yang ada pada para rasul, para nabi dan rasul. Jadi ulul albab ialah golongan yang sejahtera pemikirannya, sejahtera hatinya, pemikiran daripada sebarang bentuk syubhat. Ya, ada sikit ada di setengah. Kemudian pemikiran dan apa kita kata sudut pandang dan apa dia, cara berfikir, cara dia reasoning dan sebagainya itu, kemudian mereka yang mengikuti jalan para nabi dan rasul, itu sudah tentulah kita katakan adalah para sahabatnya. So dalam konteks kita, para sahabat nabi adalah orang yang paling kita kata paling ulul albab lah, yang paling mempunyai kriteria yang kita kata yang cukup untuk dikategorikan sebagai ulul albab. Baik, sebab itu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala memuji generasi yang terbaik, kurun yang terbaik, iaitulah generasi salafus salih, iaitulah para sahabat Nabi, tabi'in dan orang yang ikut jalan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 100 kenaan dengan pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha kepada mereka, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Baik, jadi Allah Taala puji mereka. Allah Taala sebut orang-orang yang pertama, yang paling awal masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang ikut jalan mereka dengan ihsan, dengan tepat, dengan baik, dengan penuh teliti, maka orang inilah Allah redha. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka
beriman sebagaimana kamu, yakni para sahabat beriman, faqad ihtadaw, maka mereka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Maksudnya kalau kita nakkan petunjuk dalam setiap dalam segenap kehidupan, aspek kehidupan kita, maka kita wajib mengambil petunjuk daripada golongan yang terdahulu, iaitulah golongan salafus salih. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut jaminkan ikutan kita terhadap mereka itu akan menatijahkan, akan melazimkan hidayah. Maksudnya Allah jamin, Allah bagi jaminan sesiapa yang nak petunjuk maka ikutlah jalan mereka. Sebab itu kita kata tidak ada jalan yang paling selamat, tidak ada jalan pemikiran yang paling selamat, yang paling sejahtera melainkan jalan mereka. Sebab itu adalah salah apabila kita menjadikan ukuran kebijaksanaan, ukuran kejenisan, ukuran intelek, itu dengan kita jadikan ukuran-ukuran yang kita berkiblatkan daripada barat, ataupun kita jadikan ukuran-ukuran golongan yang datang kemudian, seperti golongan hari ini yang tak selamat, yang tak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, kita kata untuk mereka itu selamat daripada sebarang kesesatan dan juga kekeliruan di dalam memahami agama, dan juga untuk kita kata dalam memahami agama, dan juga untuk mereka menerima ilmu dan juga maklumat. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, ini adalah ciri-ciri at-tadhakkur, ini adalah ciri-ciri yang ada pada ulul albab. Sebab tu Allah kata wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Dalam pertama dalam surah Ghafir ayat 13 kita sebut tadi, yang ambil peringatan, yang mengingati dan sentiasa mengingati perintah-perintah Allah, cerita khabar tentang Allah, itu hanyalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 Allah kata apa? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Adakah sama? Adakah orang yang mengetahui bahawasanya apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad daripada Tuhanmu, iaitulah berupa kebenaran. Kaman huwa a'ma, sama seperti orang yang buta. Orang yang buta mata hati. Innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya yang mengambil peringatan, yang mengambil yang sentiasa mengingati peringatan dan mengambil peringatan hanyalah orang-orang yang disebut sebagai ulul albab. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik at-tadhakkur, at-tafakkur, at-tadhakkur, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, at-tadhakkur wa at-tafakkur manzilani yuthmirani anwa' al-ma'arif. Tafakkur dengan tadhakkur. Kita dah sebut tadi, tafakkur ini, apa beza tafakkur dengan tadhakkur? Tafakkur ni permulaan bagi tadhakkur. So tafakkur ni dia berfikir. Permulaan bagi berfikir. Contoh, kita bagi contoh orang yang tafakkur ni, contoh. Kita bagi contoh yang mudah lah. Bila dia tengok okey, tafakkur ni contohnya orang yang baik, kita bagi contoh orang yang tak percaya bomoh. Mula-mula dia tak tahu hukum mendatangi bomoh, contoh. Dia tak tahu, dia jahil. Dia tak tahu, dia tak ada ilmu pun. Dia tak pernah tahu mendatangi bomoh ni tak diterima solat 40 hari, 40 malam. Dia tak tahu siapa yang, dia tak pernah tahu pun hadis tentang man atakahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia tak pernah tahu. Dia tak pernah dengar apa hadis tentang barang siapa yang mendatangi bomoh ataupun pawang ataupun dukun, lalu dia bertanyakan sesuatu, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, pawang, bomoh tersebut, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. So dia tak pernah tahu hukum mendatangi bomoh, dukun, dia tak pernah tahu. Tapi dia tengok, first time dia tengok dukun, bomoh, pawang ni, dia berfikir. Contohnya dia pergi, dia tengok
bomoh ni contoh, dia nak kaya. Kemudian dia pergi jumpa bomoh ni. Bomoh tu kata, kamu nak apa? Kamu nak jadi kaya. Okey, nak jadi kaya, kena bayar dekat saya sekian-sekian. Sekian-sekian ongkos. Kemudian dia pun bila sebelum dia nak bayar tu dia berfikir. Ini tafakkur. Kalaulah kenapa aku boleh minta suruh bomoh ni suruh bagi kaya sedangkan bomoh ni pun tak kaya? Dia pun minta duit aku. Itu panggil tafakkur. Itu panggil manzilah tafakkur. Dia berfikir. Okey, kemudian dia pun bila dia gitu kita kata tafakkur ni dia permulaan. Dia adalah pintu untuk tazakkur. Dia mula berfikir, tafakkur. Kemudian dia stop. Dia hold dulu, okey, kata tak apa, saya hold dulu, saya pergi tanya ustaz. Okey, dia pun pergi jumpa ustaz. Dia pergi jumpa ustaz, ustaz pun kata tak boleh. Haram hukumnya mendatangi bomoh, dukun. Apa niat sekalipun haram. Tak boleh. Dosa besar. Bahkan boleh membawa kepada kekufuran. Kesyirikan. Tak boleh. Jadi ketika itu dia pun mula tahu tentang apa? Tentang hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendustaan, dukun, bomoh, pawang. Maka ketika itulah dia dapat apa? Tazakkur. Bila dia dah dapat ilmu, dia dah tahu apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu baru dia akan memudahkan dia untuk at-tazakkur. Itu beza dia. Baik. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Ada orang dia pergi, contohnya dia tengok ada orang buat contohnya kita bagi contoh pameran artifak Rasulullah. Okey, dia dakwa artifak Rasulullah. Kan? Dia orang yang jahil. Dia tak mengaji. Dia orang yang jahil. Tapi sebabkan dia ada tafakkur. Dia ada, kita kata dia ada Allah Ta'ala bagi dia boleh berfikir. So dia pun tengok dekat dalam pameran tu, dia pergilah, ada orang kata ni pameran Rasulullah ni, artifak Rasulullah, dia pun pergi. Dia tengok ada peluh Rasulullah, darah bekam Rasulullah. Orang dakwa lah kan, orang dakwa. Kemudian dia mula berfikir. Dia kata, so dia pun mungkinlah dia ada sedikit maklumat, kemudian dia buat calculation. Dia kata, kita sekarang ni 1422 tahun. Kemudian yang didakwa kononnya peluh Rasulullah itu diekstrak, peluh Rasulullah itu diperah daripada satu tikar di Turki pada tahun 1999 Masihi. So dia pun mula berfikir, logik ke tak logik ni? Dia kata tak logik ni. Kemudian dia tengok pula ada batu ababil. Kemudian lagi tak logik. Dia mula berfikir. Kan? Kemudian dia tak tahu lagi, betul ke tak betul ni, dia tanya ustaz. Dia pergi jumpa ustaz. Dia tanya ustaz yang betul lah, kan? Ustaz ahli sunnah lah, dia bukan tanya ahli bid'ah. Kemudian dia pergi tanya, betul ke benda ni? Ustaz tu kata, tak betul, tak sahih. Barang-barang peninggalan Rasulullah ni dah kebanyakannya dah hilang. Kalau orang yang tahu tentang sejarah, maka dia akan tahu kebanyakannya sudah hilang. Ada yang sahabat-sahabat simpan dan mereka wasiatkan supaya ditanam bersama dengan mereka, dan disabitkan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW daripada para sahabat. Nabi SAW sendiri tidak meninggalkan apa-apa barang melainkan hanya sedikit. Tetapi yang confirm Nabi tinggalkan kepada kita adalah ilmunya, hadis-hadisnya. Yang tu yang Nabi confirm. Innama warrasul ilma innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta benda, dinar dan dirham, tetapi dia mewariskan ilmu. So kita pun tahu, pokoknya Nabi SAW tak wariskan benda-benda macam ni, tak tinggalkan kepada kita benda-benda artifak yang pelik-pelik ni. So Nabi confirm tinggalkan kita ilmu, iaitulah hadis-hadisnya, petunjuknya, Al-Quran, yang paling-paling mukjizat yang kekal, yang Nabi SAW tinggalkan untuk kita. Maka dia pun mula tafakkur, mula tazakkur. Tadi tafakkur, so tafakkur. So itu contohnya.
kiaskan dengan apa sahaja benda yang kadang-kadang kita tengok tafakkur itulah yang kita perlu jaga. Maksudnya inilah yang kita perlu jaga dalam masyarakat kita supaya mereka sentiasa berfikir dengan benar, berfikir dengan tepat, berfikir dengan kita kata rasional. Bukan kita membiarkan projek-projek pembodohan umat ini diteruskan. So ini kalau kita tengok balik, macam mana kita nak jamin masyarakat kita ni boleh dapat kedudukan ataupun boleh kita jaga proses tafakkur dengan tadzakur. So tafakkur ini permulaan bagi tadzakur. Permulaan untuk dia memperingati dan untuk dia sentiasa mengingati dan mengambil peringatan. Sebab itu kalau kita tengok balik, penjajah barat, penjajah kufar, orientalis, mereka telah merosakkan dulu daya pemikiran. Jadilah proses tafakkur itu telah dirosakkan. Dan kalau kita tengok hari ini, proses untuk memperolehi maklumat, proses mendapatkan ilmu, talaqi, metod memahami agama, itu dirosakkan. Sebab itulah kenapa kita tengok ramai manusia hari ini yang mereka jarang ataupun mereka sangat jauh untuk mencapai konsep tadzakur atau proses tadzakur, mengambil peringatan. Sebab apa? Poin di sini, sebab apa orang hari ini bila kita baca Al-Quran, bila kita bagikan nasihat, bila kita sebarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dia tak boleh ambil peringatan. Kerana pertama sekali proses ataupun proses tafakkur itu telah dirosakkan. Dirosakkan dengan apa? Dengan cara berfikir yang salah. Cara berfikir yang salah. Yang disebutkan oleh para ulama, contohnya cara berfikir yang kita kata apa, yang rosak lah, maksudnya pemikiran yang datang daripada pemikiran yang rosak. Contohnya yang datang daripada ilmu kalam, yang datang daripada ilmu kalam dan ilmu falsafah. Yang ini yang merosakkan, kita kata apa, yang merosakkan proses pemikiran. Sebab itu nak memahami agama sehingga dia menjadikan proses-proses ataupun dia menjadikan apa kita kata perkara-perkara yang berbentuk hipotesis ataupun teori, yang baru berbentuk teori dan berbentuk apa kita kata kadang-kadang tak sampai tahap teori pun, baru hipotesis. Mereka jadikan sebagai manhaj ataupun metodologi ataupun asas tapak untuk mereka mentafsirkan agama ataupun mentafsirkan segala perkara yang mereka lihat. So itu adalah salah. Kerana itu kita kata pentingnya kita menjaga tafakkur ini, proses tafakkur, dan juga sekaligus nak membawa kepada at-tadzakur, iaitu mengingati dan sentiasa mengingati dan mengambil peringatan. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik, Allah Ta'ala sebut tadi apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mengambil peringatan, yang sentiasa mengingati dan mengambil peringatan ini hanyalah ulul albab. Sebab itu kata Imam Ibnul Qayyim, tadzakur dengan tafakkur inilah yang akan menghasilkan pelbagai bentuk pengetahuan. Anwa'ul ma'arif, pelbagai jenis pengetahuan. Dan juga akan menghasilkan haqaiqul iman, hakikat iman. Hakikat keimanan dan hakikat keihsanan. Hakikat ihsan. Kenapa? Kerana seorang yang arif, seorang yang mengetahui akan kepentingan tadzakur, yang mengenali Allah, mengenali sifat-sifatnya, nama-namanya, dia tahu tentang perintah Allah, larangannya, maka dia akan sentiasa mengembalikan tafakkurnya itu kepada tadzakur. Dan tadzakurnya itu akan dikembalikan kepada tafakkur. Tafakkur kembali kepada tadzakur, tadzakur kembali kepada tafakkur. So maksudnya Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu di sini, tafakkur dengan tadzakur, walaupun kita sebut tadi tafakkur ini dia adalah permulaan berfikir, kan? Macam contohlah kita kata berapa ramai orang yang dia kenal sunnah,
dia meninggalkan bid'ah disebabkan oleh dia proses tafakur dia tu masih lagi berfungsi. Logik dia masih lagi betul. Rasional. Dia masih lagi boleh berfikir dengan rasional. Contohnya, orang yang meninggalkan tarikat, contoh. Tarikat sufi. Sebab apa ramai orang tinggalkan tarikat sufi? Kerana dia adalah pertama sekali dia menghalang akal untuk berfikir dengan lebih rasional. Sebab setiap kali ditanya soalan, maka dia tak boleh keluar daripada apa yang Tok Guru cakap. Kan, apa yang Tok Guru cakap. So Tok Guru dia pun tak ajar dia untuk berfikir secara rasional. Kan? Apa sahaja yang Tok Guru cakap, wajib terima. Kalau Tok Guru dia cakap Tok Guru dia jumpa Rasulullah pun dia terima saja, macam tu je. Kan? Kalau Tok Guru dia bacakan hadis palsu pun dia terima saja. Dia nganga, dia terima saja. Dia tak boleh nak kritik. Kalau kritik, kalau dia tegur, habis. Dia kafir ke, dia keluar daripada jemaah, sekian. Dia derhaka, macam-macam. So itu menghalang proses berfikir. Sebab itu kenapa ramai orang yang tinggalkan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang kita kata macam tarikat sufi yang melampau ini, kerana mereka dapati kumpulan mereka ataupun pengikut ataupun guru-guru mereka itu telah mengongkong akal mereka. Dan kadang-kadang sampai tahap memandulkan akal mereka dengan disebarkan kisah-kisah ataupun cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dongeng. Sebab itu akal yang sejahtera dia akan memberontak. Maksud memberontak di sini, dia takkan boleh terima benda yang tak rasional, benda yang tak logik. Al-Quran sentiasa mengarahkan kepada kita untuk berfikir secara rasional. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan apa? La'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadhakkarun. So Allah Ta'ala jadikan apa? Segala ayat-ayat, tanda-tanda, the signs, kekuasaan Allah itu sebagai alat untuk digunakan untuk kita berfikir, untuk kita mencapai tujuan utama, iaitulah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berbeza dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran melampau, mereka mengongkong akal. Begitulah juga ajaran sesat yang berikutnya, yang mengarahkan agar akal itu bebas, sebebas-bebasnya. Seperti golongan-golongan Neo-Mu'tazilah, golongan kita kata liberal dan sebagainya, mereka pula mengarahkan ataupun mengajak manusia supaya membebaskan akal daripada pengaruh wahyu. Ini pun tak boleh juga, ini sesat juga. So kita tak mau jadi yang memandulkan akal, dan kita tak mau jadi yang terlampau bebas sehingga menyebabkan akal itu liar dan tidak tunduk kepada wahyu, tidak tunduk kepada perintah Allah, tidak tunduk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. So ada dua lah kutub. Kutub yang kita kata ekstrim, kedua-duanya ekstrim, dan kutub yang satu lagi ekstrimnya berbentuk memudah-mudahkan dan bersifat tidak mahu mengikat akal itu dengan apa yang ditunjukkan oleh wahyu, apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Baik, jadi kalau kita tengok balik, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia bagi tahu apa? Orang yang arif, orang yang ada pengetahuan, orang yang berilmu, maka dia akan sentiasa mengembalikan proses tafakur itu kepada tadzakur. So kita kata macam inilah, tafakur dengan tadzakur ni dia saling memerlukan, dia saling ada kaitan, dia ada connection yang sangat rapat. Maksudnya tadzakur dengan tafakur, dia orang yang ada ilmu, dia akan sentiasa kembalikan proses tafakur kepada tadzakur. So tadzakur kepada tafakur. So dia ambil peringatan, itu kita kata ambil peringatan daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, kemudian dia menggunakan keupayaan tafakur untuk dia berfikir, untuk dia menggunakan logik akal yang Allah Ta'ala bagi, yang berfikir dengan rasional. So dia dapat kita kata mengimbangkan
kita kata menyeimbangkan. Kita kata dia akan dapat kita kata mengawal proses berfikirnya itu dengan seimbang lah kita kata. Sebab yang jadi masalah sekarang ni bukan tak ada sebahagian di kalangan masyarakat kita, di kalangan anak-anak muda, kita kata bukan mereka tak berfikir, mereka berfikir. Tetapi mereka berfikir dalam konteks kita kata tafakkur mereka itu tidak diseimbangkan dengan tadzakur. Mereka yang berfikir terlampau bebas, sehingga ataupun mereka yang terpedaya dengan teori-teori sains yang tidak tepat ataupun yang baru ataupun pseudo sains, macam kita bagi contoh lah, macam orang yang percaya dengan teori konspirasi ataupun orang yang kita tengok hari inilah yang macam-macam sekarang ni, yang bergaduh tentang isu-isu yang kadang-kadang dia bukan dalam kepakaran dia, bukan dalam bidang dia. Kebanyakannya yang datang dalam bentuk semu, maksudnya kita kata yang bukan yang bukan dalam kepakaran dia. Yang kita tengok hari ini, mereka bukan tak berfikir, mereka menggunakan pemikiran mereka, tetapi mereka tidak menyeimbangkan, tak seimbangkan tafakkur pemikiran mereka itu, proses pemikiran mereka itu dengan tazakur, peringatan, mengambil peringatan. So sebab itu Imam Ibn Qayyim kata dinukilkan perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah kata apa? Mazala ahlul ilmi ya'uduna bitadhakkuri 'ala at-tafakkuri wat-tafakkuri 'ala at-tadhakkuri wa yunatiquna al-quluba hatta nataqat. Baik. Hasan Al-Basri rahimahullah kata ahli ilmu sentiasa mengembalikan proses tadzakur kepada tafakkur. Nampak? Sebab itu kita kata ulama salaf dulu, mereka dah benda ni, mereka dah bincang. Kita saja yang tak tahu. Kita anggap mereka tak tahu benda ni. So mereka dah bincang detail sebenarnya. So proses berfikir, ahli ilmu sentiasa mengembalikan proses tadzakur kepada tafakkur. Tadzakur kepada tafakkur. Wa bitafakkuri 'ala tadzakur. Dan mengembalikan tafakkur kepada tadzakur. Pemikiran kepada mengambil peringatan. Berfikir dan mengambil peringatan. Berfikir dan mengambil peringatan. So ini dia tak boleh, maksudnya ulama salaf dulu mereka akan seimbangkan. So mereka tak akan jadikan tafakkur tu semata-mata tafakkur. Okey, berfikir. Macam anak muda sekarang ni mereka suka berfikir, tapi kadang-kadang tu berfikir dalam kita kata ada yang out of the box kan, keluar daripada kerangkanya. Tetapi yang kat mana kita nak pastikan tak keluar daripada kerangka Islam. Itu penting. Kat mana yang boleh kita berfikir out of the box dan kat mana yang kita tak boleh berfikir melainkan hanya in the box je. Out of the box kat mana? Contoh out of the box dalam urusan dunia lah, urusan kita kata berkait dengan urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan kita kata apa? Urusan berkenaan dengan maslahat ataupun yang tidak ada ketetapan daripada syariat. Maka tak apalah kita nak think out of the box, nak buat teknologi, nak buat kapal terbang ke, nak buat peranti, nak buat gadget baru ke, nak buat robot ke apa benda ke, itu tak apalah. Macam mana? Itu boleh kita kata tak apalah nak fikir buat daripada kerangkanya. Baik, tetapi dalam urusan agama, dalam urusan memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, mempraktikkan agama Islam, maka kita tak boleh keluar daripada kerangka. Kita tak boleh keluar daripada garis merah, khatul ahmar, red line. Kita tak boleh keluar daripada batasan. Tilka hududullah fala taqrabuha. Allah Taala dah letakkan hudud, dah letakkan batasan. So ada benda kita tak boleh over limit, kita tak boleh melampaui batasannya. Contohnya dalam urusan benda-benda gaib. Dalam kita beriman dengan benda-benda gaib, perkara-perkara gaib, hidden things, perkara-perkara yang kita tak nampak, maka ada batasannya. So kita tak boleh keluar daripada batasan. So kita tak boleh semua dalam agama pun kita nak bagi teori.
Kita mesti kena ada fakta, kita mesti kena ada dalil, mesti kita kena faham istidlal, bagaimana reasoning yang betul. Dalil saja tak cukup, cara istidlal, reasoning, macam mana cara proses ulama istinbat. So kita tahu, kalau kita tak tahu maka kita jadi orang yang bertanyakan kepada ahli ilmu. Itu yang paling minimum. Kita jadi penuntut ilmu. So ada dia punya levelnya. Bukan kita terus menjadi jahil, menyebarkan kejahilan, kemudian kita reda dengan kejahilan yang ada pada kita. Yang paling bahaya sekali bila jahil murakab. Itu paling susah. Kalau kita kata apa pun dia tak boleh terima dah. Pasal dia jahil tu bertingkat-tingkat. Dia tak boleh terima. Dia tak tahu yang dirinya jahil. Lebih baik orang yang tahu sedar diri dia jahil, maka dia akan terima kebenaran. Baik. Jadi Hasan Al-Basri rahimahullah sebut, mazala ahlul ilmi ya'uduna bitadhakkuri ala tafakkuri wa bitafakkuri ala tadhakkuri wa yunatiquna al-quluba hatta nataqat. Ini penting. Ahli ilmu sentiasa mengembalikan proses tadhakkur kepada tafakkur. Mengambil peringatan, dalam masa yang sama berfikir. Dan mengembalikan proses berfikir kepada mengambil peringatan. Tadhakkur kepada tafakkur, tafakkur kepada tadhakkur. Faham tak? Apa practically? Macam mana kita nak praktikkan? Baik. Macam tadilah nak bagi contoh tadi. Kita tengok adanya, okey, baik kita tengok hari ini, baik. Ini kita contoh bagi tafakkur dengan tadhakkur. Baik, berapa ramai orang hari ini bila keluarnya berita-berita yang kontroversi yang melibatkan yang menggunakan nama pendakwah. Pendakwah selebriti, pendakwah ini, da'i lah, pencetus ummah lah. Benda ni berulang-ulang. Kita dah orang utara kata mangli. Kita nak ulah pun benda berulang. Dia akan ulang-ulang benda yang sama. Kan? Dulu keluar kecoh berita apa? Berita sensasi tentang da'i ni, da'i tu, pencetus ummah ni, pencetus ummah tu, pendakwah ni. Tapi kita katalah pendakwah selebriti lah kan. Lalu ada orang yang mungkin dia berfikir tapi dia berfikir tanpa kembali kepada tadhakkur tadi. Dia berfikir, dia kata, tengok ni semua orang agama jahat. Ini kita tak boleh percaya pada ustaz-ustaz. Kan? Kita tak boleh percaya pada orang agama. Kita tak boleh percaya pada pendakwah. So dia berfikir, dia kata ini banyaknya. Tapi dia tak kembali kepada tadhakkur. Dia hanya berfikir. Dia berfikir juga, dia tengok kita tak boleh percaya kepada orang agama ni, kita tak boleh percaya. Lalu menyebabkan apa? Menyebabkan dia lebih jauh daripada agama. Itu yang jadi adanya golongan-golongan yang murtad. Sekarang ni ada pula apa? Sekarang ni ada pula macam dulu adanya etis, etis republik. Sekarang ni ada pula ex-Muslim, buat grup. Maksudnya Melayu murtad. Ada pula dia akan istilahkan dirinya sebagai Malay murtad. Na'udzubillahi min zalik. Ini kita jangan anggap benda ni adalah remeh. Sudah ada dalam masyarakat kita. Dan kita bimbang kalau ianya melibatkan kaum kerabat kita, melibatkan orang-orang terdekat di kalangan kita. So adanya golongan-golongan yang tidak mahukan agama, ataupun yang memandang agama ini macam candu, ataupun yang sentiasa bersangka buruk dengan agama, yang sehingga menyebabkan dia menjadi murtad. Itu yang ada dia sebut ada grup ni, dia ex-Malay Muslim, ex-Muslim kan. So semuanya ex mantan, semua mantan. So, kemudian dakwa mereka adalah apa? Adalah kononnya adalah orang yang berfikir. Sebab apa mereka jadi macam tu? Sebab apa kadang-kadang kalau kita tengok balik, mereka berfikir, tetapi kerana mereka tidak mengembalikan proses berfikir tafakkur itu kepada at-tadhakkur. So ini kaitan antara tafakkur dengan tadhakkur. Sebab mereka tak isi hati mereka, tak isi kita kata diri mereka tidak diisi dengan petunjuk, tidak diisi dengan ilmu.
Yang ada hanyalah diisi dengan perkara-perkara batil, teori-teori sains, diisi dengan teori-teori falsafah, pemikiran-pemikiran yang sesat, teori-teori yang tidak bersumberkan kepada wahyu. Nah, ini yang paling bahaya sekali. Sebab itu kita tengok mereka berfikir, tengok tapi berfikir mereka dengan cara yang salah. Kan? Baik, tetapi bagi orang yang ada tadzakur, orang yang ada sentiasa mengambil peringatan, sentiasa mengingati dan mengambil peringatan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah bagi tahu tentang akan adanya golongan-golongan agamawan yang menyelewengkan agama? Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahba wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an-nas an sabilillah. Ramai di kalangan pendeta-pendeta, orang-orang agama, rahib-rahib yang benar-benar memakan harta benda manusia dengan cara batil dan menghalang manusia daripada jalan Allah. Kemudian Nabi SAW bagi tahu tentang du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada neraka jahannam. Da'i, Nabi kata da'i, pendakwah. Dia bukannya orang minum arak ke, bukan, pendakwah yang menyeru kepada neraka jahannam. Iaitulah mereka yang sesat. Mereka yang tak ikut petunjuk Nabi SAW, pendakwah-pendakwah yang mengajak, menyeru kepada neraka jahannam di kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Kemudian Nabi SAW dah bagi tahu tentang perpecahan yang akan berlaku. Jadi itu adalah proses tadzakur. Bagi orang yang ada ilmu, dia tahu. So dia tak hairan, dia tak akan pelik bila dia tengok adanya orang yang agama buat masalah, orang yang agama buat jenayah dan sebagainya, penyelewengkan agama dan sebagainya macam-macam, maka dia tak akan pelik. Sebab dia mengembalikan tafakkur kepada tadzakur. Dia berfikir. Ya, dia berfikir dan dia kembalikan pemikirannya itu kepada tadzakur, peringatan-peringatan yang datang dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa yunatiquna al-quluba hatta nataqat. Jadi ahli ilmu, mereka sentiasa akan bermonolog. Mereka akan sentiasa bermonolog dengan hati-hati mereka. Maksudnya dalam hati-hati. Mereka sentiasa, ataupun kita kata mereka sentiasa berusaha untuk menyebabkan hati mereka itu hidup sehingga hatta nataqat, sehingga hati mereka boleh bercakap, sehingga hati mereka boleh berbicara. Maksudnya nak bagi tahu apa? Maksudnya kita katakan tafakkur dan tadzakur. At-tadzakur itu proses adalah bagaimana kita nak bagi hati kita ni hidup. Hati kita ni berfungsi. Iaitulah apa? Dengan menerima petunjuk. Dengan kita menerima pengajaran, peringatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah tadzakur ni daripada tafa'ul, az-zikr. Dan lawan dia apa dia? An-nisyan, diddun nisyan. Lawan dia lupa. Kan? Az-zikru, at-tadzakur daripada tafa'ul, daripada az-zikr. Ni sentiasa mengingati. Lawan dia lupa. Apa maksud at-tadzakur ni kalau kita ikut ta'rifan Imam Ibn Al-Qayyim? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, at-tadzakur huwa huduru surat al-madhkur al-ilmiyah fil qalbi. Iaitu kita imagine hudur surat al-madhkur al-ilmiyah fil qalbi. Yani kita imagine apa sahaja gambaran ilmu di dalam hati. Apa suratul ilm ataupun suratul madhkur al-ilmiyah. So, apa sahaja image atau apa sahaja gambaran berkenaan dengan ilmu. Berkenaan dengan, kita kata apa? Perintah-perintah Allah. Hikmah-hikmah yang terkandung dalam solat. Hikmah yang terkandung di dalam puasa. Itu semua gambaran lah. Itu maksud gambaran. Dia bukannya simbol. Capal ke, bukan. Bukan simbol, kita buat simbol, kita imagine simbol ke, bukan. Dia imagine apa? Imagine di sini adalah imagine berbentuk zihni. Imagine kita kata benda yang bukan imagine apa dia surah, image yang maksudnya dalam agama pagan ataupun dalam agama-agama kuno yang mereka kena buat simbol something sekian, bukan. Imagine di sini adalah imagine apa surah al-mazkur al-ilmiyah, yakni apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu maksud dia.
di dalam hati. So, kita boleh, maksudnya bila kita sebut tentang solat, maka kita dapat gambaran solat. Solat ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila? Dekat mana? So dekat langit. Ketika mana? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Solat ada berapa rakaat? So kita boleh imagine. So apa faedah solat? Okay, solat ni inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. So kita imagine ayat Quran tu. So kita boleh, maksudnya kita boleh nampak. So solat ni lagi apa? Allah Taala kata wa aqimus salah wa aqimis salata lidzikri. So solat ni untuk mengingati Allah. So dia boleh imagine. So wuduk pula dia boleh imagine juga. Wuduk ni apa? Wuduk ni kalau disebutkan dalam hadis, maksudnya fadilat wuduk. So akan gugur dosa-dosa kecil yang kita setiap kali kita ambil wuduk. Kemudian diumpamakan oleh Nabi SAW seperti mandi. Ada ni sungai dan kita mandi setiap hari. Ada berbaki tak lagi kotoran kalau kita hari-hari kita mandi. So diumpamakan. So itu adalah kita kata image yang kita kena gambarkan. Kita kena hadirkan di dalam hati. Bila disebut tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. So memang kita tak boleh imagine, kita tak boleh imagekan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh gambarkan Allah. Tetapi kita boleh imaginekan kesan-kesan keimanan kita kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. So bila sebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, so kita boleh imagine bagaimana keluasan rahmat Allah dengan kita melihat kepada tanda-tanda dan ayat-ayat yang ada pada diri kita. So itu dia punya point. Itu maksud perkataan Imam Ibn Al-Qayyim tu, dia kata huduru surat al-mazkur al-ilmiyah fil qalb. Menghadirkan gambaran yang disebutkan, iaitulah yang berbentuk ilmu di dalam hati. So bila kita bincangkan tentang sedekah, maka dia boleh imaginekan bagaimana, apa faedah, apa hikmah sedekah, apa pahala yang ada daripada sedekah. So dia boleh imagine, dia on the spot. Bila sebut tentang zikir, bila sebut tentang subhanallah walhamdulillah, so dia boleh imagine terus apa fadilat zikir tersebut. Bila disebut tentang menuntut ilmu, so dia boleh imagine terus malaikat memayungi orang yang menuntut ilmu. Membaca Quran, dia boleh imagine sakinah, tatanazzalu alaihim sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Yang tu yang kita kata maksud at-tadhakkur, at-tafa'ul min adh-dhikri. Yani proses kita kata apa? Peringatan, mengingati, sentiasa mengingati, yang lawannya adalah lupa, iaitulah huduru suratal madhkur al-ilmiyah fil qalbi. Kita imagine, kita menghadirkan gambaran, iaitulah apa? Berkenaan dengan ilmu di dalam hati. Kena faham, bukan imagine capal macam tu, bukan logo, bukan simbol, bukan. So kita imaginekan apa? So bila kita sebut tentang syurga, kita dapat imagine kenikmatan yang ada dalam syurga. Contoh, so kita dapat imagine apa yang Nabi SAW sebutkan yang ada dalam syurga. Apa yang Allah sebut dalam Quran yang ada dalam syurga. So kita boleh ingat. Itu maksud dia. Seakan-akan kita nampak, tapi kita tak nampak. Seakan-akan kita nampak. Itu maksud at-tadhakkur menurut Imam Ibn Al-Qayyim. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim, "Wakhtira lahu bina'u tafa'ul lihusulihi ba'da muhlah wa tadrij, katabassuri wa tafahumi wa ta'allum." Sebab apa disebut at-tadhakkur? Dengan perkataan kita kata daripada bina at-tafa'ul. Maksudnya daripada wazan tafa'ul. Kerana apa? Kerana untuk menghasilkan tadhakkur itu, ianya adalah berperingkat-peringkat dan dia bukan secara terus kita dapat. Dia sama macam tabassur, tafahum, ta'allum. Kita kata ta'allum. Proses belajar ni, dia tak boleh sekali dengar ceramah terus jadi alim. Sekali datang daftar diploma, terus kita boleh tahu semuanya. Sekali datang kelas, sekali dengar kuliah ustaz, terus boleh tahu, boleh faham semuanya. Tak. Dia ada proses.
So dia berperingkat-peringkat. Sama juga macam tazakkur. Tazakkur ni juga berperingkat-peringkat. Dia bukan sekaligus kita akan dapat. So dia memerlukan masa yang lama. Memerlukan daya dan upaya. Pengerahan tenaga. Memerlukan pengorbanan masa. Memerlukan tulus zaman. Macam kita menuntut ilmu. Tazakkur. So bukan boleh kita tengok satu kuliah terus kita dapat semuanya. Tak. So diperlukan kepada masa. Diperlukan kepada masa yang kita kata untuk kita dapat secara bertahap-tahap. Dan maksud memerlukan masa ni maksudnya dia perlukan kepada proses yang berterusan. At-tazakkur. Sebab itu kalau kita tengok balik kata Imam Ibn Al-Qayyim lagi famanzilatu tazakkur min at-tafakkur manzilatu husuli syai' al-matlub ba'da taftis alaih. Sebab itu kalau kita tengok balik Imam Ibn Al-Qayyim sebutkan maksudnya proses kita nak dapat tazakkur dan yang bermula dengan tafakkur tadi, tazakkur iaitulah kita nak dapat menghasilkan sesuatu yang kita nak cari, sesuatu yang kita nak kejar. Dalam konteks kita nak kejar apa? Hari ini kita nak kejar syurga Allah. Kita nak kejar keredaan Allah. Kita nak kejar kenikmatan yang ada di dalam syurga. Kita nak kejar untuk apa? Untuk nak melihat wajah Allah. Kita nak kejar nikmat yang ada di dalam syurga. Kita nak kejar keredaan Allah. Jadi apa yang perlu dilakukan iaitulah mestilah setelah proses penelitian. Sebab itulah kalau kita tengok penelitian ini memerlukan kepada apa? Ayat-ayat tanda-tanda. Sebab itu Allah Ta'ala dah prepare untuk kita tanda-tanda kekuasaan. Sama ada tanda-tanda al-matluwah, tanda-tanda yang dibacakan, ataupun tanda-tanda yang al-mashhudah, tanda-tanda yang disaksikan. Al-matluwah iaitulah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Al-matluwah. Tanda-tanda yang kita baca. Walaqad atayna Musa al-kitaba atau walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna Bani Israel al-kitab. So Allah Ta'ala bagikan dekat Bani Israel al-kitab. Dan Allah Ta'ala bagikan kepada kita umat Muhammad al-kitab, Al-Quran. So Al-Quran yang dibaca. Al-Quran yang dibaca. So itu adalah apa? Tanda-tanda al-matluwah yang dibacakan. So nak dapat at-tazakkur yang pertama adalah daripada tanda-tanda yang dibaca. Maksudnya Al-Quran. Al-Quran yang kita baca hari-hari itu cara kita, macam mana kita nak dapat tazakkur. Dengan kita mengingati ayat-ayat Allah. Bila kita sebut tentang peringatan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sangat banyak. Sangat banyak yang kita kena ambil peringatan dan kita kena sentiasa ingat. Contoh, bila kita dalam keadaan situasi yang genting dan sebagainya, kita tak tahu nak buat apa. Maka kadang-kadang Allah SWT akan buka kepada kita, disebabkan kita sentiasa ingat Allah, maka Allah akan bantu kita. Contohnya bila dalam keadaan situasi yang genting, kita tak tahu nak buat apa. Kemudian Allah datangkan ilham, supaya kita ingat dia. Ketika itu Allah bagikan ilham untuk menyelesaikan perkara tersebut. Contohnya, katakan kita tersesat jalan. Kita tersesat jalan. Penting tazakkur. Kalau kita tersesat jalan, kita nak buat apa? Kalau orang yang panik dan sebagainya, maka dia akan melakukan perkara yang tak sepatutnya lah. Dia akan marah ke, dia akan dia panik kan, dia panik. Dia pun tak tahu nak buat apa. Kemudian dia tak menyelesaikan masalah. Tetapi bagi orang yang ada tafakkur dan juga tazakkur, maka dia akan gunakan. Maka ketika itulah, ketika dia mengingati Allah dan mengingati ayat-ayat Allah, maka Allah Ta'ala akan bantu dia. Akan membantu dia. Maka dengan dia mencari jalan, mencari tanda, mencari alamat. Macam orang hari ni, kita, masyarakat kita hari ni, ada yang banyak masalah, ada yang macam-macam. Ada yang anxiety, ada yang depression, ada yang macam-macam, kehilangan kerja dan macam-macam. Apa yang berlaku? Maka kalau dia kembalikan perkara tersebut kepada hawa nafsunya, kepada apa kita kata kejahilan,
kepada hawa nafsu, kepada emosi semata-mata, maka dia akan menatijahkan kejahilan, menatijahkan keburukan, kefasadan, kerosakan. Ada orang yang diambil kononnya nak cari jalan pintas, maka dia pun menipu orang lain. Dia terlibat dalam menjadi scammer misalnya, menipu duit orang lain. Kemudian ada yang merompak, ada yang mencuri, ada yang menyamun atas alasan kononnya dia nak cari rezeki. So dia bertindak juga, dia berfikir, tetapi berfikir tanpa ada tazakkur. Ada orang yang dia sanggup untuk mengorbankan agamanya semata-mata kerana dunia. Sebab apa? Dia berfikir hanya kerana dunia. Dia tidak ada tazakkur. Tetapi orang beriman, maka dia akan sentiasa ingat. Wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Dia akan beringat. Allah akan bagi dia, Allah akan datangkan ingatan kepadanya untuk mengingati perintah-perintah Allah dan larangan Allah. So dia tahu, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik berbanding dunia. Dia tahu bahawasanya dunia ini tidak ada nilai berbanding dengan akhirat. So apa yang berlaku, tazakkur itu memberikan dia satu solusi. Dia tahu bahawasanya masalah yang dia hadapi di dunia ini tidak akan berterusan. Ujian yang menimpanya itu tidak akan selama-lamanya akan menyusahkannya. Kesusahan yang menimpanya itu tidak selama-lamanya akan susah, akan berterusan, akan datang. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan itu adanya kesenangan. Setiap kesulitan itu akan adanya bersamanya kemudahan. So dia akan berfikir dengan lebih positif. Sebab apa? Sebab adanya tazakkur tadi. Dia ingat Allah SWT. Dia ingat bahawasanya kesusahan yang menimpa para Nabi dan Rasul itu lebih dahsyat. Dia ingat akan kesusahan yang menimpa Nabi Muhammad, kesulitan yang menimpa Nabi Ayub, kesulitan yang menimpa Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. So dia takkan menatijahkan perasaan sangka buruk kepada Allah ataupun perasaan ataupun sampai tahap berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab itu yang paling penting. Maksudnya kenapa kita katakan bahawasanya tazakkur ini dapat kita akan perolehi daripada ayat-ayat yang dibacakan. Yang kedua, ayat-ayat al-masyhudah. Ayat-ayat al-masyhudah iaitulah apa yang disaksikan, apa yang kita lihat. Apa yang dilihat. Di sinilah proses kita kata mengambil iktibar. Di situ masuknya iktibar. Maka daripada tazakkur, bermula daripada tazakkur dan iktibar. So iktibar ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah i'tibar. Ambillah pengajaran, i'tibar. Wahai orang yang mempunyai pemikiran. Maka nak ambil i'tibar, mesti kena ada contoh. So contoh yang paling utama yang ditinggalkan oleh Allah kepada kita adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quran. I'tibar yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka itu sudah cukup sebenarnya. Dan apa yang kita lihat. Sebab itu al-masyhudah di sini kalau kita tengok balik Allah Taala sebut dalam surah Al-Haqqah ayat 48, wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar peringatan bagi orang-orang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita melihat ayat-ayat kauniyah. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka tidak melihat? Mereka tidak melihat ke langit, tidak memandang ke langit? Wa fawqahum kaifa banaynaha. Bagaimana yang di atas mereka? Kaifa banaynaha. Bagaimana kami membinanya? Bagaimana kami menciptanya, membinanya? Wa zayyannaha. Kami menghiaskannya. Wa ma laha min furuj. Dan tidak ada sebarang cacat celah. So Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Melihat penciptaan unta, melihat penciptaan ayat-ayat kauni, yang ini penciptaan yang ada, melihat tangan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, maka apakah kamu tidak melihat, memerhatikan? Maka inilah perkara yang kita katakan yang hendak dijadikan sebagai peringatan untuk kita sentiasa tazakkur. Iaitulah apa? Seperti mana kita kata at-tazkirah adalah alat untuk kita mendapatkan tazakkur.
iaitu peringatan. Al-Quran, sebab tu Allah kata tazkiratan. Al-Quran itu sebagai apa? Wa zikran tazkiratan lil muttaqin. Surah Allah Taala sebut dalam dalam surah Qaf, wa kam ahlakna, Allah Taala kata inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. So Allah Taala sifatkan apa? Dalam perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adanya peringatan. Apa sahaja yang terkandung dalam Al-Quran, As-Sunnah itu adanya peringatan. Adanya peringatan yang nak mengingatkan kita, yang nak menyebabkan kita sentiasa mengingati dan sentiasa mengambil peringatan, mengambil iktibar atas apa yang disampaikan, apa yang diingatkan. Sebab itu kalau kita tengok balik, nak capai tazakkur ini mestilah kena, hati mesti kena hidup dan bersedia. Ada orang yang hati dia hidup tetapi tidak bersedia. Ada orang yang hati dia hidup dan bersedia. Hidup dan bersedia. Maksudnya hati dia bersedia untuk menerima kebenaran. Yang ini hati yang sejahtera. Hati yang hidup, yang tidak bersedia untuk menerima kebenaran, kebarangkalian untuk hatinya itu untuk sakit, untuk rosak atau untuk mati adalah tinggi sebab dia tidak bersedia untuk menerima kebenaran. Sebab itu dia balik-balik kepada bagaimana kita, tazakkur ini adalah proses, kita kata bagaimana kita berinteraksi dengan hati kita, bagaimana kita menjaga hati kita. Sebab itu tazakkur ini sangat sangat penting dan iktibar, dan kita mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, itulah yang utama. Sebab itu kalau kita tengok hari ini masyarakat kita kebanyakannya mereka tak maksudnya kalau kita tengok zaman kita sekarang ni, dia baru-baru ni data yang dikeluarkan oleh salah satu syarikat penstreaman yang berjuta-juta lah yang melanggan penstreaman tersebut, telah mengeluarkan data untuk rakyat Malaysia saja. Maksudnya tahun 2020 ni kebanyakan rakyat Malaysia melihat maksudnya tak tahulah dalam berapa julat usia dia kan, tetapi kebanyakannya melihat kartun anime dan juga dokumentari. So dia orang keluarkan apa? Dia orang keluarkan data. So baik, persoalannya sekarang ni kita nak tanya sekarang. Baik, yang kita tengok masyarakat kita hari ini, kalau kita dululah macam 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya kita katalah masyarakat kita ni suka hiburan, hedonism, konsert, menyanyi, tetapi kita kena tengok pada realiti. Dalam sejak 10 tahun kebelakangan ini ataupun 5 tahun atau 10 tahun kebelakangan, trend untuk berhibur ni dia makin berkurang lah. Dia macam, sebab kalau kita tengok balik data yang dikeluarkan oleh Netflix baru-baru ni, maksudnya trend dia dah berubah. Maksudnya masyarakat sekarang ni dah bosan dengan hiburan. Dia dah bosan dengan hiburan. So dia nak buat apa? Dia nak mencari sesuatu something. So golongan muda dia akan tengok anime lah. Anime ke kartun tu kan, anime. Baik. Kemudian yang dah berusia sikit, dia akan tengok dokumentari. Persoalannya pengisian apa konten dokumentari itu. Adakah diisi dengan kebenaran atau kebatilan? Sebab itu kalau kita tengok balik, apa tujuan mereka buat platform-platform yang berbentuk sedemikian. Iaitulah kita tak boleh nak elakkan sekarang ni dengan penggunaan peranti yang menjadi lifestyle, gaya hidup. So maksudnya sekarang ni orang ialah kita kata orang nak tengok video, orang nak tengok cerita sekian, dokumentari dan sebagainya. Persoalannya apa pengisian? Kita sebagai orang Islam, kalau kita ada rasa ghirah, kita ada rasa cemburu dengan apa yang orang kafir buat, kita tak akan berpeluk tubuh. Kita akan ambil inisiatif untuk kita usahakan buat something. Ada kan alternatif selain daripada kita sebarkan majlis-majlis ilmu. Kerana kita kena faham
medium yang ada sekarang ni, sebab kita bercakap dalam konteks manusia sekarang, mereka apa proses mereka nak tadzakur tu, medium mereka nak dapat peringatan tu. Macam kita sekarang ni, kita tengah guna Zoom. Okey. Persoalan yang kita kena soalkan, adakah medium kita ini baik bagi golongan-golongan yang awam, masyarakat awam. Baik, kita tahu medium ni semua orang pakai. Tetapi dalam kita nak memberikan peringatan dan memberikan tazkirah atau peringatan dalam bentuk kita kata dalam medium yang lain, sepatutnya kita tak membataskan. Maksudnya kita perlu ada usaha. Sebab kalau kita tengok balik, macam mana orang golongan-golongan yang tak, maksudnya tak tahu tentang agama, ataupun yang banyak kadang-kadang tu ada yang dia dapat syubhat, keraguan daripada konten-konten yang dilihat, dokumentari, discovery ke, ataupun dokumentari yang memberikan konten-konten yang merosakkan pemikirannya. Nampak konten dia tak berbentuk, kita kata berbentuk menyerang secara menyerang, kita kata kebebasan ataupun menyerang agama secara terus terang, secara langsung, tetapi dia secara halus, secara dalam bentuk pemikiran, idea, doktrin. So yang tu yang kalau kita tengok balik, ulama masyayikh yang ada kalau kita tengok di Timur Tengah, mereka pun duk bincang isu berkenaan dengan mereka. Ada kajian-kajian tentang konten-konten yang ada di dalam syarikat penstreaman yang telah menawarkan servis perkhidmatan mereka. Yang kalau kita tengok anak-anak muda kita hari ini takkan lari daripada benda tersebut, medium-medium tersebut. Kita sebagai orang Islam, adakah kita nak jadikan perkara tersebut sebagai kita nak biarkan terus, ataupun kita hanya berpeluk tubuh, ataupun kita nak berusaha untuk menggunakan wasilah yang ada, medium yang ada, untuk kita nak mengajak orang supaya sampai kepada proses tafakkur dengan tadzakur. So kalau kita tengok strategi yang digunakan oleh musuh-musuh Islam, mereka menggunakan apa? Platform media. So mereka gunakan mereka tunggang habis-habisan. Maksudnya dari sudut konten yang mereka sediakan, dari sudut filmnya, dramanya, dokumentarinya, mereka guna habis-habisan, tunggang habis-habisan untuk menyebarkan doktrin mereka, doktrin sesat mereka, ilhad, atheism dan sebagainya. Tetapi adakah kita sebagai umat Islam, apa kita kata kita selain daripada kita buat pengajian, maka adakah kita nak membiarkan? Sebab kalau tengok balik data yang dikongsikan oleh, memang dahsyat lah kalau kita tengok balik yang langgan berapa juta. So kalau kita tengok balik macam sekarang ni, banyak syubhat-syubhat yang datang. Kadang-kadang tu lucu juga, tengok orang-orang yang liberal dan sebagainya ni, mereka jadikan hujah mereka tu, kadang-kadang mereka jadikan dokumentari yang mereka tengok dekat Netflix. Tu yang lucu tu. So ni dia kata hujah. Apa dia hujah dia ni Netflix. Kata. Memang kita orang yang mengaji, kita gelak lah. Tetapi bagi orang yang orang masyarakat awam, maksudnya mereka anggap benda tu adalah sesuatu, sebab kita kena faham dari sudut presentation, dari sudut persembahan mereka, presentation mereka. Maksudnya kerana mereka ada strategi. Sebab itulah doktrin yang sesat boleh disebarkan. Kerana mereka ada strategi, mereka dapat menghiaskan kebatilan itu sehingga dapat diterima, sehingga dianggap sebagai fakta. Sebab kalau kita tengok balik macam normalisasi macam LGBT dan sebagainya, kenapa kita kena fikir kenapa sekarang ni LGBTQ, community LGBT semakin banyak. Semakin banyak kalau kita tengok dekat laman-laman sosial, mereka bergerak bebas. Kita kena fikir sebab apa? Ialah sebab Allah Ta'ala menyesatkan orang yang dia suka,
sebab mereka sendiri memilih kesesatan, itu satu. Itu kita kata kita tak nafikan. Tetapi apa peranan kita? Sejauh mana kita presentkan dakwah kita? Sehingga apa? Macam mana kita nak tarik? Kita kena fikir macam mana kita nak tarik golongan-golongan macam tu. Sebab tu media-media macam ni kita kena perhatikan. Sebab tu dia dalam rangka apa? Kita kata ni media-media ni adalah wasilah. So kita guna YouTube, kita guna semua ni yang kita dah ada ni, yang kita guna Zoom sekarang ni, YouTube dan sebagainya, semua ni medium, wasilah. Tapi adakah wasilah kita ni digunakan untuk mengajak masyarakat untuk tazakur? Alhamdulillah kita dah tengok banyak apa kuliah-kuliah yang disebarkan. Kuliah-kuliah asatizah kita secara online, free. Tetapi kita kena maksudnya kita kena tengok adakah perkara tersebut dapat menembus tembok golongan-golongan yang kita kata masyarakat awam yang lebih maksudnya mereka yang kalau kita tengok balik sekarang ni, kalau kuliah ni dia ada dia punya kaki kuliah lah. Kalau sejam lebih dia boleh tahan. Tetapi kalau orang-orang yang macam generasi muda, Gen X ke Gen Y ke apa benda ni, XY, XL apa benda, kita tengok mereka agak mereka agak tak boleh bertahan lama. Orang awam lah, kita kata orang awam, bukan penuntut ilmu ni, orang masyarakat awam. Mereka tak boleh bertahan lama kalau kuliah tu sejam lebih, 2 jam tak boleh tahan lama. Dia left cepat lah. Kan? Tambah kalau ustaz cakap dia. Jadi apa yang kita kena tengok dekat sini dari sudut medium, macam mana kita nak pelbagaikan medium. Sebab tu Ana cuba untuk Ana pun ada sikit buat observation, research. Kalau kita tengok balik base pada apa yang ditunjukkan oleh kajian-kajian di Timur Tengah, khususnya berkenaan dengan media sekarang ini, kalau kita tengok balik, Ana nampak medium yang berbentuk education, yang berbentuk dokumentari antara yang cepat untuk kita kata untuk masyarakat awam boleh absorb, untuk absorb, dapat menyerap berbanding dengan medium kuliah. Kuliah ni satu, kuliah ni dia kita kena faham, kuliah ni dia ada dia punya kita kata dia punya pendengar tetap. Dia ada dia punya orang yang memang dia boleh kerana dia dah terbiasa menuntut ilmu. Itu tak kita nak nafikan. Tetapi orang masyarakat awam yang tak menuntut ilmu, yang tak tahu tentang agama, yang jauh daripada agama, yang nak cari ataupun yang tengah mencari kebenaran, maka macam mana kita nak target golongan macam ni? Sebab tu kalau kita tengok dalam laporan yang dikeluarkan oleh syarikat perseliman yang kita sebutkan tadi, dia mengatakan rakyat Malaysia sahaja tahun 2020 2 kali ganda mereka banyak melihat dokumentari berbanding dengan dia maksudnya trend sukakan drama TV ni dia akan jauh. Dia takkan, maksudnya orang dah bosan dah tengok cerita cinta, cerita drama, bergaduh, kemudian bercerai, orang tak suka. So orang nak tengok dokumentari. So sebab itu penting kenapa pendakwah masyarakat dan pendakwah orang-orang yang terlibat dalam lapangan dakwah, mereka macam mana mereka nak resurrect tazakur tadi, macam mana mereka nak bawa proses tazakur tadi dalam bentuk yang lebih kita kata lebih mudah diterima. Sebab itu kalau kita tengok balik, itu yang kita kena tengok. Bukan tak ada usaha sebelum-sebelum ada usaha, tetapi kebanyakannya konten itu adalah mengarut. Sebab itu kalau kita tengok dokumentari ni, orang senang terima tanpa orang mempertikaikan fakta. So dia nampak dokumentari, okey, dia kata ni fakta. So nampak dia punya kesan dia. So orang tak pernah nak pertikaikan apa dia punya fakta dan sebagainya gini. Sebab dia dokumentari. So itu dia punya kesan. Sebab itu kita kena macam mana, point di sini macam mana kita nak proses tazakur tadi. Selain maksudnya kita bukan nak bawa benda baru. Al-Quran, As-Sunnah tu kita nak sampaikan, kita nak presentkan pada masyarakat awam supaya mereka lebih mudah untuk absorb. Selain daripada kuliah-kuliah, penyampaian-penyampaian yang berbentuk tradisional. Baik, itu antara satu bentuk kita kata perkara yang kita boleh kongsikan lah dalam tajuk kita hari ini.
So macam kalau kita dah dapat nikmat tafakkur, tadzakur, kita kena fikirkan macam mana kita nak sebarkan nikmat ini, tadzakur. Kita dapat mengingati perintah Allah. Macam mana kita nak sebarkan hal tersebut kepada orang yang belum sampai, orang yang belum dapat. Itu yang paling penting, dakwah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berpesan-pesan kepada kebenaran. Kita nak sampaikan. Baik, jadi nak rasa cukup. Kesimpulannya kat sini kita katakan proses tadzakur dan tafakkur ni dia sentiasa kait mengait, iktibar, mengambil iktibar. So dia ada banyak medium yang boleh kita gunakan untuk kita dapat iktibar. So bukan setakat kita just bagi secara langsung, ada medium-medium yang kita boleh fikirkan secara tidak langsung. So kita nak sampaikan idea kita. So kita nak sampaikan manhaj salaf, kita nak sampaikan sunnah ni dalam medium-medium yang baru. So dalam proses yang lebih kita kata yang cepat untuk diabsorb oleh masyarakat awam. So berbanding dengan kita bagi tahu secara tradisional. So itu secara tradisional pengajian tetap kita kena teruskan kerana kita kata dia adalah tahap yang kita kena jagalah. Maksudnya cuma sekarang ni kita nak pindahkan daripada tahap yang masyarakat awam yang jauh daripada ilmu. Kita jangan kiaskan semua orang macam kita. Kalau kita kiaskan semua orang macam kita, habis lah. So tak jadi dakwah. So itu jadi kita anggap semua orang macam kita, kemudian kita pun itu tak jadi dakwah lah. Kerana dakwah ni antaranya adalah kita tahu hal mad'u. Antara rukun dakwah adalah kita mengetahui keadaan mad'u. Kita meraihkan keadaan mad'u. Orang yang nak kita dakwahkan. Kan? Itu kita kena faham. Baik, sama juga dalam proses tadzakur ni kita tak boleh tengok kita saja. Ya, kita dah ingat kita nak sampaikan kepada mad'u kita, orang yang kita nak dakwahkan, adik-beradik kita, saudara mara kita, orang-orang terdekat, sahabat-sahabat kita, macam mana yang jauh daripada agama. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang berkata lebih kurang begini, kesilapan ramai orang adalah mereka suka nak belajar banyak perkara dalam satu masa, sedangkan yang paling utama hanyalah Al-Quran. Cukup untuk difahami, diamalkan dan cuba untuk dihafal. Tidak perlu buat belajar selain Al-Quran. Soalan saya, adakah kenyataan sebegini benar di sisi syariat dan disiplin ilmu? Baik, anda kena baca balik soalan. Ada seseorang berkata lebih kurang begini, kesilapan ramai orang adalah mereka suka nak belajar banyak perkara dalam satu masa, sedangkan yang paling utama hanyalah Al-Quran. Cukup untuk difahami, diamalkan dan cuba untuk dihafal. Tidak perlu buat belajar selain Al-Quran. Soalan saya, adakah kenyataan sebegini benar di sisi syariat dan disiplin ilmu? Kenyataan ini adalah salah sama sekali, batil. Kenyataan yang batil yang datang daripada orang yang jahil, orang yang tak tahu tabiat Al-Quran dan tabiat ilmu, serta dia tak tahu tentang, dia jahil tentang tabiat masyarakat. Tabiat kita kata keadaan masyarakat. Kerana kita kena faham, Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan manusia ni dalam keadaan semuanya sama. Perumpamaan dia macam tanah. Ada tanah yang baik, ada tanah yang subur, ada tanah yang mati, ada tanah yang pertengahan, ada tanah yang dia cepat menumbuhkan. Itu perumpamaan dia. Macam pokok juga, ada pokok yang cepat tumbuh, ada pokok yang lambat disebabkan tanah. So perumpamaan manusia ni macam tanah. Al-Quran diumpamakan seperti hujan. So maksudnya dia takkan menyuburkan, dia takkan memberi manfaat kepada semua bentuk tanah. Sama macam kita. So kenyataan ini adalah salah. Semata-mata kita kata cukup untuk Al-Quran sahaja kita bawa, tak perlu belajar selain Al-Quran, salah. Salah. Maksudnya kalau kita tengok balik, macam mana para sahabat Nabi, mereka mengajarkan iman. Mereka mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Mengajar akidah. Sebab bila belajar iman, maka barulah bertambah iman mereka dengan Al-Quran. Sebab itu berhajatkan kepada ilmu akidah. Berhajatkan kepada ilmu yang berkhidmat untuk Al-Quran dan Sunnah. Quran saja tak cukup. Sebab Quran sekarang ni, ramai orang baca Quran boleh sesat. Ramai orang baca Quran boleh sesat. Sebab apa? Sebab dia baca Quran, dia tak ikut kefahaman yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dia tak ikut tafsiran salafus salih. Maka dia sesat. Kan? Golongan Khawarij, mereka baca Quran.
Mereka hebat baca Quran. Mereka hafal Quran. Mereka hebat. Tapi mereka sesat. So, ini adalah kenyataan yang salah. Kenyataan yang kita kata salah dan tak benar langsung di sisi, tak disokong oleh syariat, dan salah dari sudut disiplin ilmu. Sebab itu kenapa dari sudut disiplin ilmu, maka adanya ilmu-ilmu yang diasaskan oleh para ulama, dihimpunkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dikeluarkan, diistinbat daripada Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu yang kita kata yang kita belajar sekarang ni, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu mustalahul hadis. Kena integrasi ilmu tu sangat penting. Ini salah ni, maksudnya tak betul. Kerana ada, kita kata Quran saja tak cukup. Perlukan kepada sunnah, penjelasan Nabi SAW. Perlu kepada metodologi, manhaj, bagaimana kita nak memahami Al-Quran. Sebab kalau Al-Quran sahaja kita bagi semua orang baca Quran, okey, cukup, ini yang kita nampak hasilnya. Kan? Orang yang ajaran sesat pun bawa Quran juga. Ajaran menyeleweng, batiniah, dia bawa Quran juga. Dia tak hafal Quran, tetapi dia mentakwil Al-Quran dengan batil. Sebab tu soalan, kita kata kenyataan ni salah sama sekali, tidak benar di sisi syariat dan juga di sisi disiplin ilmu pun tak benar. Sebab itu kita kena faham keadaan kita ni berbeza-beza, masyarakat kita berbeza-beza. Sebab itulah kita berhajat. Sebab kita bukan zaman Nabi, kita bukan zaman sahabat. Kalau kita zaman sahabat, ialah Quran, cukuplah, pasal Nabi dah ada. Kita hanya dengar Nabi cakap. Tapi sekarang Nabi SAW dah wafat, Nabi tinggalkan sahabatnya. Sahabat pun dah wafat, sahabat tinggalkan untuk tabi'in, tabi'in pun dah wafat, tabi'in tinggalkan untuk tabi'in. Dan warisan itu diteruskan. Ilmu itu diteruskan. Tabi'in, tabi'in, kemudian imam 4 mazhab mengembangkan lagi ilmu fiqh, ilmu usulul fiqh. Maksudnya semua tu kita kena ada integrasi. Kalau tak, kita akan sesat. Sesat maksudnya dalam memahami kalam Allah. Sebab Al-Quran juga adalah, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran juga adalah untuk menyesatkan orang-orang yang fasik, untuk menyesatkan orang-orang yang Allah Ta'ala tetapkan mereka akan sesat. Baik. Jadi rasa cukup setakat itu, insya-Allah. Semoga Allah memberkati apa yang kita sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita sentiasa di kalangan orang-orang yang sentiasa mengambil peringatan, sentiasa berterusan dalam mengingati Allah, janji-janjinya, peringatannya, dan apa perintah dan larangannya. Semoga Allah SWT memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.